Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi Lukman ingin pembentangan individu usul fiqh. Saya akan membentangkan tentang riba, pengharamannya, jenis-jenis riba dan juga contoh riba yang berlaku di perbankan bukan Islam yaitu konvensional. Pertama sekali saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 yang berkaitan dengan riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman jaa'a mau'izatun فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Artinya, orang-orang yang makan ini mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran ini terkena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, yakni berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, yakni dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi, yakni mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakannya, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok asal hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, yakni dirugikan. Berdasarkan ayat yang telah saya bacakan tadi, apa yang dapat difahami daripada ayat ini adalah ayat-ayat ini menceritakan tentang pengharaman riba yang jelas dinyatakan melalui ayat Allah telah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Haram adalah sesuatu yang berdosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Maka melakukan riba adalah berdosa di sisi Allah dan juga wajib untuk bertaubat kepadanya jika telah melakukan riba.
Jika riba yang belum dikutip juga harus ditinggalkan serta-merta dan tidak meneruskan riba tersebut agar tidak tergolong dalam golongan yang diperangi Allah dan Rasulnya. Seterusnya, mari mengenal terlebih dahulu apa itu riba. Riba dari segi bahasa adalah lebih ataupun bertambah. Dari segi istilah pula bermaksud bayaran kembali terhadap suatu pinjaman yang mana dibayar dengan lebih untuk mengutip keuntungan. Maksudnya, eh, jika hutang itu dibayar lebih ataupun diarahkan untuk dibayar lebih daripada nilai yang asal, maka itu adalah riba. Juga riba ini telah berlaku sejak zaman jahiliyah sehinggalah kini. Maksudnya riba ini bukanlah isu yang baru. Perlakuan ini menzalimi dan juga menindas sebelah pihak karena merugikan sebelah pihak. Sebagai contoh, pihak yang meminjam akan semakin rugi dan yang meminjamkan akan semakin untung dan kaya. Oleh itu, Islam sangat menitik beratkan isu riba ini sehingga disebut jelas tentang keharamannya di dalam Al-Quran. Seterusnya, riba tergolong kepada dua bahagian, yaitu riba ad-duyun dan juga riba al-buyu. Riba ad-duyun ini bermaksud hutang piutang. Riba hutang piutang dan juga riba al-buyu ini ialah riba jual beli. Riba ad-duyun terdapat dua jenis, riba al-qard dan juga riba jahiliyah. Riba al-qard ini adalah riba yang berlaku apabila pembayaran hutang itu lebih daripada pinjaman asal yang dipersetujui kedua-dua pihak, peminjam dan pemberi pinjam, ataupun tidak dipersetujui. Riba ini adalah paling banyak berlaku di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Contohnya, si A memberi pinjam si B 100 ringgit dan meminta si B untuk membayar 120 ringgit. Maka lebihan 20 ringgit itu adalah riba, dikira sebagai riba. Tidak kiralah si A yang meminta si B untuk membayar lebih ataupun si B yang menawarkan lebihan pembayaran tersebut. Untuk mengelakkan riba al-qard si peminjam boleh membayar lebihan pembayaran atas dasar hadiah dan tidak boleh dibincang untuk dibayar lebih dalam persetujuan sebelum berlaku pinjam. Seterusnya, riba jahiliyah. Riba jahiliyah pula berlaku apabila tempoh pembayaran pinjaman telah tamat ataupun ditangguh dan dikenakan denda. Contohnya si B lewat membayar hutang si A daripada tempoh yang dipersetujui dan si A pula mengenakan harga bayaran yang lebih tinggi sebagai denda. Oleh itu denda ini dikenakan adalah riba dan juga haram untuk menerimanya apalagi menggunakannya. Contoh paling dekat adalah ahlong. Mereka meminjamkan duit, tetapi jika peminjam tersebut lambat bayar, maka mereka akan menaikkan harga bayaran dengan sangat tinggi. Syarat riba jahiliyah ini adalah apabila lebih tempoh pembayaran hutang yang dipersetujui. Berbeza dengan riba al-qard tadi. Riba al-qard ini lebihan pembayaran tetapi dalam tempoh yang dipersetujui. Seterusnya riba al-buyu' yaitu riba jual beli. Riba jual beli ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah riba nasakh. Riba nasakh ini adalah uh, riba ini berlaku sekiranya pertukaran barang ribawi yang sama pada waktu yang tidak sama ataupun bertanggung. Contohnya si A dan si B bersetuju untuk menukar 10 kilo beras dan mereka bersetuju untuk menukar 10 kilo beras.
Si A memberi si B 10 kilo beras basmati, contohnya pada hari Isnin, dan juga si B membayar balik dengan beras biasa pada hari Kamis, contohnya. Berlainan kualiti ini tidaklah menjadi masalah, tapi yang penting sama jenis. Dan juga tidak boleh bertangguh ataupun hutang. Namun jika si B ingin bertangguh dan juga tidak mampu untuk membayar balik beras yang diberi oleh si A tadi, dan dia hendak membayar lambat, mereka perlu bersetuju untuk membayar beras tersebut dengan benda yang lain seperti mata wang. Oleh itu, bolehlah dia membayar dahulu, si B membayar dahulu, kemudian si A pula membeli balik 10 kilo beras biasa tadi pada hari Kamis tersebut. Oleh itu, jika hendak berbarter, perlu tunai dan juga tidak boleh bertangguh, karena ini boleh tergolong dalam riba. Riba buyuk yang jenis yang kedua ialah riba fadl. Riba ini berlaku apabila pertukaran ribawi sama jenis juga, namun tidak sama kuantiti. Kuantiti ini sama ada ditimbang atau dikira. Lebihan nilai barang tersebut boleh dikira riba. Maksudnya penukaran 10 kilo beras dan juga 5 kilo beras. Kuantiti yang tidak sama ini menyebabkan kerugian pada sebelah pihak, maka 5 kilo lebih itu dikira riba. Contoh riba yang berlaku dalam perbankan bukan Islam yaitu konvensional adalah diperkenalkan sistem bunga ataupun interest kepada peminjaman duit di bank. Bunga ini akan ditetapkan pada pinjaman bank. Beberapa peratus akan dinaikkan daripada pinjaman asal, dan peminjam perlu membayar balik hutang dengan nilai yang lebih tinggi daripada pinjaman asal yang dibuat. Contohnya, Ali ingin meminjam 100.000 pada bank. Namun, kontrak peminjaman tersebut memiliki bunga ataupun interest sebanyak 5%, dan Ali perlu membayar 105.000 pada tempoh yang ditetapkan pada pihak bank. Maka interest atau bunga ini adalah riba karena tergolong dalam kategori riba al-qad. Itu harga itu dipersetujui untuk dinaikkan pada tempo tertentu. Allahu a'lam bishawab. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.